Alhamdulillah saudara, kita berjumpa di episod seterusnya. Ini dah masuk 10 Ramadan Wah, 10 Ramadan maknanya tinggal lagi 20 hari kita akan bersama dengan bulan penghulu segala bulan, bulan Ramadan. Ramadan Karim untuk anda semua, Ramadan Mubarak, dan saya masih lagi bersama dengan berbahagia tetamu undangan asatizah saya, iaitu yang berbahagia Ustaz Windu. Dan bila saya sebut Ustaz Windu Wijaya ni, saya tahu Ustaz punya nama ni bukan nama orang tempatan ni Ustaz, sebelum tu asal ni mana Ustaz? Saya keturunan Banjarmasin. Banjarmasin. Bapa Riau Rokan Hilir. Jadi Melayu asli. Melayu asli Asli Melayu. Sebab itulah Ustaz ni kalau dia berbual ada sikit macam perkataan-perkataan bahasa Indonesia gitu ya. Ada, tapi banyak Melayu lah. Banyak Melayu lah. Jadi Ustaz mungkin dah berdakwah ni berapa tahun Ustaz? Singapura dah dekat 20 tahun lebih lah. Lama tu Ustaz Dah macam-macam mungkin tempat yang Ustaz dah pergilah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ini Ustaz adalah seorang pendakwah bebas? Bebas, betul. Pendakwah bebas. Dan perjumpaan kita kali ini, kalau yang lepas tu kita cakap tentang solat tarawih, yang ada tak dapat solat kan. Yang ini pula kita nak cakap, topik kita lain pula lah. Topik kita pada kali ini tentang ibu dan isteri. Ni daripada pandangan suami ni. Mana dulu Ustaz? Okey, saya ingin mengatakan begini, sebuah peristiwa dulu. Pada satu hari, Aisyah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang lebih berhak terhadap seorang suami?" Maka Rasul jawab, ibunya. Ibunya. Terhadap seorang istri siapa? Suaminya. Artinya seorang suami mesti mengutamakan ibu kandungnya baru isterinya. Tapi isteri mesti mengutamakan suami baru ibu kandung. Nah, mungkin sepintas lalu isteri agak tak baguslah macam ni, tak adil. Itu pintas. Isteri yang berfikir cetek begitu. Tak baguslah, mana boleh begitu, tak adil lah. Okey. Saya mau tanya isteri macam ini, tanya, kalau dia punya anak laki-laki macam mana? Hadis ni bagus lah. Tak boleh begitu pandangan. Dengan Islam tak boleh pandangan satu sudut. Jangan. Sebagai seorang isteri mungkin dia merasa, tapi sebagai seorang ibu, kalau dia punya anak laki-laki 3 macam mana? Anaknya mesti mengutamakan dia tau, baru isteri. Nah itu. Jadi pandanglah hadis ini dari bermacam sudut. Jangan satu sudut. Itu satu. Dan tidak boleh dibantah lagi itu. Sepakat para ulama mengatakan bahwa seorang isteri mesti mengutamakan suami. Tapi suami mesti mengutamakan kedua orang tua. Saya menyampaikan sebuah kisah, barangkali dari kisah ini kita ambil iktibar. Saya kutip dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karangan Abu Laid As-Samarkandi tentang seorang ibu. Salah satu riwayat hadis dari riwayat Ibnu Hibban. Ada seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal dan kita kenal, sering dengar nama dia, Al-Aqamah. Al-Aqamah. Selalu kita dengar namanya. Dia ni sahabat Nabi, dekat dengan Nabi SAW, selalu solat bersama Nabi. Nah, bayangkan, orang yang dekat Nabi, selalu solat bersama Nabi, tentulah dia orang baik. Nah, tapi begitu ketika Al-Aqamah dalam keadaan nazak, sakaratul maut, lisannya tak boleh menyebut kalimat la ilaha illallah. Padahal dia sahabat Nabi, selalu solat di belakang Nabi. Bayangkan, ternyata ketika nak meninggal dunia, lisan dia tak boleh mengucap kalimat la ilaha illallah. Bagaimana orang yang tak pernah solat ini? Sehingga isterinya bingung. Apa salah suami aku ni? Dia solat di belakang Nabi selalu dan dia sahabat Nabi. Tapi kenapa dia nak meninggal ni tak boleh mengucap? Maka dia pun minta tolong dengan Bilal. Bilal, bagi tahu Rasulullah lah keadaan suami aku ni Al-Aqamah. Kenapa tak boleh mengucap? Bilal pun jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, sahabat kita Al-Aqamah dalam keadaan sakaratul maut. Cuma lisannya keluh nak bercakap. Menyebut kalimat la ilaha illallah. Padahal kita tahu Rasulullah bersabda apa? Man akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hayatnya
ketika mau meninggal dunia, lisannya sempat menyebut kalimat la ilaha illallah, maka surga tempatnya. Ustaz. Oh. Itu. Man akhiru kalamihi min dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa-siapa yang nazak, yang sakaratul maut, lisannya boleh menyebut kalimat la ilaha illallah, surga tempatnya. Makanya kita diharuskan mengajarkan orang yang nazak, talqin. Tapi ingat, kita mesti jujur. Kita mesti jujur sini. Sudah berapa banyak orang kita talqinkan pun tak boleh mengucap apa. Kenapa? Waktu hidupnya tak ingat Allah. Okey, kita langsung cerita. Rasulullah mengatakan, wahai Bilal, apakah bapa Al-Aqamah masih hidup? Kata Bilal, dah meninggal lama dah. Oh, maknya masih ada? Oh, mak dia masih ada? Masih. Engkau pergi cari mak dia, kau cakap dengan mak dia, suruh jumpa saya. Kalau mak dia tak mau jumpa saya, kata Nabi, katakan aku yang jumpa dia. Oh, tu. Tegas Nabi. Maka Bilal pun cari. Jumpa. Pendek cerita jumpa. Bilal mengatakan, wahai ibu, apakah ibu orang tuanya Al-Aqamah? Betul. Betul. Ibu tahu tak? Makcik tahu tak? Al-Aqamah dalam keadaan nazak sekarang. Gasak dia lah. Ada mak dia dah marah. Dia cakap Arab lah Ustaz. Cakap Arab, Melayu. Terperanjat juga. Takkan dia cakap Melayu kan. Gasak dia lah. Tak boleh begitu. Tapi anak dia memang anak saya. Tapi sejak dia berumah tangga ni ada. Mak dia cakap apa? Memang Al-Qamah ni budak baik. Anak baik. Saya tahu dia anak. Anak saya apa? Saya tahulah. Dia hormat dengan saya. Dia baik dengan saya. Betul. Tapi sejak kahwin ni. Ini masalah. Sejak nikah ni. Ini dia. Dengan saya dah. Macam lupa dah. Macam tak kenal dah. Macam tak ingat dah. Bahkan cakap pun dah lepas. Sakit hati ni. Sakit hati ini. Aku tak peduli. Kata Bilal apa? Kalau makcik tak hendak jumpa Rasulullah. Okey, Rasul yang nak jumpa makcik macam mana? Oh, dia pun takut. Kalau Rasul jumpa nanti ayat turun pula nanti. Cela dia kacau nanti. Okeylah, aku jumpa Rasulullah. Maka pendek cerita, dia jumpa Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai ibu, apakah betul ibu mamaknya Al-Aqamah? Betul ya Rasulullah. Maafkanlah dia. Tidak. Oh, sebab gitu Tak maafkan. Maka Rasul mengatakan dia hadisnya apa? Ini. Sukhti ummihi hajaba lisanahu an sa'alati la ilaha illallah. Itu muncul kalimat itu, hadis itu. Marahnya ibu pada anaknya. Sukhti ummihi. Marah ibu pada anaknya. Hajaba lisanahu. Akan mengunci lisan anaknya. An sa'alati la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ini nasihat paling baik apa? Sealim apapun kita sebagai suami. Sebaik apapun kita sebagai suami. Sebanyak apapun sedekah kita sebagai suami. Kalau kita durhaka dengan mak, surga menolak. Lisan tak boleh mengucap. Walaupun kita ustaz sekalipun. Hafiz Quran lah katakan. Tapi durhaka dengan mak. Sukhti ummihi. Terkunci lisannya ni. Dan di surga pun, di dalam kitab Wasiatul Mustafa tertulis, Nabi mengatakan apa? Wahai Ali, aku dah tengok sebuah tulisan di pintu surga yang mengatakan anti muharramatun min kulli bakhil wa aqun walidain wan namam. Di pintu surga tertulis, aku diharamkan masuk oleh orang yang bakhil. Orang bakhil tak masuk surga walaupun dia hitam kening dia tu. Tapi kalau dia bakhil, surga tak terima. Dan anak yang durhaka pada orang tua. Dan si tukang fitnah. Jadi Nabi kata, sukhti ummihi, marah ibu pada anaknya, akan mengunci lisan anaknya, mengucap kalimat la ilallah. Okey, kalau ibu tak hendak maafkan Al-Aqamah, okey, saya akan bakar Al-Aqamah hidup-hidup. Di depan mata ibu. Nah, namanya mak, inilah mak ya, tak sampai hati. Ya, dah, dia cakap apa? Okeylah ya Rasulullah. Ya, mak dia tak cakap okey lah, kita yang pandai-pandai cakap okey, biar faham, ya kan? Baiklah ya Rasulullah, aku akan maafkan dia. Kata Rasulullah, Bilal, kau pergi jumpa Al-Aqamah sekarang, pergi tengok Al-Aqamah. Kalau mak dia ikhlas, insya-Allah Al-Aqamah lancar mengucap. Maka Bilal pun datang. Bilal sampai ke rumah Al-Aqamah,
Al-Aqamah Bilal mendengar Al-Aqamah mengucap kalimat la ilaha illallah. Oh, lancar. Maka Bilal jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, Al-Aqamah sudah meninggal dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, husnul khatimah. Di sini apa? Nabi turut menyolatkan, memandikan, menyolatkan, mengantar ke kuburan. Nah, ini yang paling penting. Bila sampai di kubur, ditanam semua, Nabi berdiri tegak di atas kuburan, di sudut kuburan itu dia berdiri. Apa kata dia? Ya ma'saral muhajirin wal ansor. Wahai orang muhajirin dan orang ansor. Bima faddala zaujatahu ala ummihi fa'alaihi la'natullah. Barang siapa di antara umatku, seorang suami, ya, dia durhaka dengan mak dia karena takut isteri. Karena takut isteri. Durhaka dengan mak. Fa'alaihi la'natullah. Itu suami yang dilaknat Allah. Laikul sarfun wala adlun ay al-faraid an-nawafil. Maka tidak diterima ibadah suami itu, baik yang fardu maupun yang sunat. Oh, berat ni Ustaz. Berat ni. Jadi sekarang, siapa yang tak sayang isteri? Betul. Tapi ada isteri Ustaz. Ada isteri dia QC Ustaz. Queen Control. Suami itu dia imam. Imam ini jelas katakan. Tak mungkin imam ikut cakap makmum. Maknanya suami dia tidak menunjuk contoh yang baik, ya, supaya isteri ikut. Satu. Yang kedua, dia tidak faham suami ini, kedudukannya sebagai suami. Ya kan? Dia tempat bersandar. Jadi istilahnya gini. Jadi kalau seandainya dia takut dengan isteri, kan sama juga dia isteri bersandar di batang rapuh. Atau menumpang, kalau istilah saya, kampung saya cakap, ini ibarat menaiki sampan bocor ini. Tenggelam rumah tangga ni. Ya kan? Sebagai seorang suami, siapa cakap tak sayang isteri? Sayang. Tapi kalau dah kontrol, wah ini dah bahaya. Artinya apa? Maruah suami dah tak ada. Jadi yang baik boleh dilakukan oleh suami ini, jangan lupa solat, ya, tunjukkan menjadi seorang imam yang baik, dan berdoa. Betul. Maka saya katakan, mintalah pada Allah. Berdoa pada Allah. Ya Allah. Contohlah, kita boleh doa cakap Melayu, bukan mesti cakap Arab. Allah pun tahu cakap Melayu apa? Tahu. Bukan, kecuali kalau solat. Boleh cakap Arab. Kalau dalam lepas solat, apa salah cakap Melayu? Kalau cakap Boyan pun Allah tahu cakap Boyan. Cakap Jawa pun Allah tahu. Jangan cakap Melayu. Cakap, Ya Allah. Ya. Dimulai dengan tahmid. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, satukanlah aku dengan isteri aku. Sebagaimana telah kau satukan Adam dan Hawa. Dan ini dia. Tanamkan rasa kasih sayangnya isteri aku pada aku. Sebagaimana sayangnya Khadijah pada Rasulullah. Sebagaimana sayangnya Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Lembutkan hatinya, ya Allah. Mintalah dengan Allah. Minta dengan Allah. Berdoalah. Ya. Tak dapat sekali terus istiqamah Ustaz. Cuman harus dipahami. Konsep doa itu simple sebenarnya. Apa dalam solat ada tu konsepnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu konsep paling senang. Iyyaka na'budu, kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, padamu kami minta tolong. Artinya apa? Kau nak minta tolong, kau sembah Allah dulu. Kalau kau tak pernah sembah Allah, kau nak minta tolong macam mana? Jangankan minta tolong, minta lontong tak dapat. Minta lontong. Jadi itu konsepnya. Kalau kita nak berdoa, okey, berdoa, okey. Tapi sembah Allah dulu. Kalau engkau berdoa saja tapi tak menyembah Allah, lalu Allah tak kabulkan. Bukan salah Allah, salah engkau. Sama, engkau ada kerja, ada gaji. Engkau tak ada kerja tapi nak gaji. Apa ni? Tak juga. Tak masuk akal lah. Jadi seperti kesimpulan perkongsian tadi, bila tajuk dia, saya tengok ni macam, nak isteri ke nak ibu Ya. Jadi bila saya tengok ni macam, yelah kata ustaz tadi, kalau seorang isteri baca ni, tak adil ni. Ya. Suami kena dahulukan ibunya, ibu kandungnya. Kemudian si isteri pula kena report pada suami. Ya. Tak adil. Tapi ustaz cakap, kalau kita pandang dari satu sudut memang tak adil. Tapi Islam ni adalah menyeluruh. Ya, bagaimana kalau dia punya anak lelaki? Dia suka tak dia? Suka ustaz. Tak boleh lah gitu. Jadi keutamaan seperti yang termaktub dalam
Al-Quran ni adalah tanggungjawab anak lelaki kepada ibu kandungnya. Ya. Dan isteri juga berhak, tapi janganlah sampai anda satu tahap tu membiarkan isteri. Jadi gini, saya ingin katakan apa? Di sinilah kebijaksanaan suami. Bahawa kita suruh isteri kita menghormati mak kita. Betul. Tapi kita harus membuktikan bahawa kita juga menghormati mak dari isteri kita, mertua kita. Makanya saya ini satu contoh. Saya tidak pernah memberi uang pada orang tua saya. Tak pernah. Salam, saya tak pernah kasih duit. Yang kasih itu isteri saya. Isteri saya kasih. Asal balik, jumpa, kasih duit. Mak saya cakap apa? Kalau jumpa engkau ni, sama dengan jumpa orang masjid. Kalau saya dah pergi rumah mak tak bawa isteri, mak saya termarah. Mana isteri kau? Dia tak ikut lah. Tak ikut, tak sedap lah. Pasal dia tahu jumpa saya tak dapat duit. Jadi mertua saya, mak saya lebih sayang pada menantu. Sebaliknya, isteri saya tak pernah kasih duit dengan mak dia, umi dia. Saya kasih. Jadi kalau isteri saya ngadu dengan mak dia, mak, tadi abang begini-gini. Jadi suami macam mana lagi? Baik tu suami. Begitu juga kalau saya ngadu dengan mak saya. Mak tadi, alah engkau suami isteri kau dah baik apa. Pasal dapat ulur tu dah. Ini cara saya lah. Saya tak pernah kasih mak saya duit. Jadi kalau boleh nampakkan kebaikan isteri, dan kalau boleh nampakkan pada ibu anda kebaikan suami. Jadi situ. Jadi itu pengajaran lah, nampakkan kebaikan, dan kalau ada kekurangan tu jangan dicerita sangat. Jangan suruk-suruk. Ini kadang-kadang, ini satu lagi, suami jangan menyuruk-nyuruk kalau kasih mak, jangan. Bila kita mengasih mak kita nyuruk-nyuruk, sama saja kita mengajar isteri kita berbohong nanti. Transparan itu perlu, keterbukaan dalam rumah tangga perlu. Sepanjang ini, hormat sama orang tua, mengutamakan orang tua, saya jawab betul. Tapi hormat pada orang tua bukanlah menggugurkan kewajipan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kita bantu mak bapak, betul. Tapi kita kan harus tanggungjawab. Nah, sebagai orang tua juga mesti faham. Jangan mentang-mentang saya, mak laki-laki tau. Itu saya punya power kuat. Tak boleh gitu juga. Nampak tak? Dia main peranan ni semualah harus memberikan, saya rasa ni memberikan satu pengalaman yang menyeluruh untuk semua kaum lah. Isteri pun tak rasa diasingkan, suami pun tak rasa terpaksa untuk sentiasa utamakan ibu. Sebabnya kalau kita dah faham tanggungjawab kita ni, kita dah tahu dah Ustaz bagaimana nak bagi masa, bagaimana nak bagi perhatian Ustaz. Jadi begini. Sebenarnya kebanyakan orang tua itu yang diperlukan bukan soal uang, perhatian. Itu yang paling penting. Kita telefon dia, mak dah makan ke belum? Sudah cukup. Atau mak raya ni nak baju apa? Belikan satu baju, tak ada masalah. Cuma ketika saya belikan baju mak saya akan belikan baju mak mertua saya. Jadi isteri saya merasa diperhatikan. Dia akan respect. Kenapa? Saya akan respect mak dia. Kenapa? Karena dia respect mak saya. Tapi kalau saya tak respect mertua saya, tapi saya paksa isteri saya respect mertua dia, ini saya rasa satu hal yang tidak mungkin. Jadi bagaimana Ustaz kalau orang tu seorang ibu ni mempunyai 3 orang anak dan ketiga-tiga anak perempuan? Kesian Ustaz. Macam mana tu Ustaz? Ini sini kebijakan suami. Ya kan? Sepanjang isteri itu tidak sepanjang perintah suami tidak melanggar aturan Allah dan Rasul, isteri wajib taat. Tapi kalau sudah suami mengatakan engkau jangan tolong mak engkau, itu kan dah salah. Tak boleh dia, tak boleh begitu. Seorang suami yang baik. Saya ingin katakan apa? Kita suami, saya selalu mengatakan diri saya lah. Saya dapat isteri saya itu dah terima bersih apa. Dia sekolah, degree, siapa yang sekolahkan dia? Mak dia. Yang melahirkan, mak dia. Yang besarkan, mak dia. Saya dah terima bersih apa, terima besar aja. Apa salahnya saya baik dengan mak dia? Ya kan? Itu je. Saya ilmunya itu aja. Saya terima dia dah jadi apa, barang jadi saya katakan. Sekolah pun saya tak sekolahkan dia dulu. Berilmu. Dia berilmu. Apa lagi? Saya tak pernah kasih dia makan dulu untuk sekolah. Sekolahkan dia pun tak pernah. Dijaga baiklah oleh ibu dan ayah. Dah besar berkasih sama saya. Takkan saya tak terima kasih sama orang tua dia. Kebijaksanaan itu perlu. Saya ingin katakan apa? Kalau kita sebagai suami ingin
mak kita dihormati oleh isteri. Hormati mertua itu. Hormati mak isteri juga. Saya punya keyakinan. Karena isteri itu juga punya hati nurani itu. Dia punya hati nurani. Maka saya katakan, kan ada istilah. Bahwa contohlah, antara anak dengan emak ibarat apa? Air cencang tak putus. Itu selalu keluar itu. Adik-beradik, air cencang tak putus. Halo, brother, tolonglah sikit. Kau tengok air apa yang kau cencang. Kau air batu kau cencang putus. Ya kan? Kalau air sungai kau cencang tak putus lah. Air perigi kau cencang tak putus. Tapi kalau air batu, putus tak? Putus. Artinya apa? Kalau hati sudah membeku, putus. Kalau hati isteri dah beku, itu kan bahaya. Maka saya katakan, jadilah suami yang bijak. Yang bijaksana saya katakan. Simple, saya ingin mak saya dihormati isteri, maka saya akan menghormati mak isteri saya. Gitu. Saya ingin disayang oleh isteri. Ilmu dia apa? Kalau saya ingin disayang isteri, maka saya akan sayang pada isteri saya. Itu kan simple. Saya ingin dipuji istri. Maka jawabannya apa? Saya akan selalu puji istri. Puji isteri. Istri ni tak banyak apa. 4 soalan aja. Balik tanya dia, dah makan ke belum? 1 soalan. Yang kedua, kalau penat rehat. Yang ketiga, dah solat ke belum? Yang keempat, duit belanja ada lagi tak? Itu yang penting. Yang nombor 4 yang mustahak. Duit belanja ada lagi tak? Dah makan ke belum? Kalau belum makan, pergi makan. Awak penat? Kalau penat, pergilah rehat. Kemudian, dah solat belum? Dah solat belum? Belum solat, pergi solat. Yang keempat, duit belanja cukup tak? Itu penting. Itu penting. Itu yang nombor 4 yang penting. Tak cukup bang? Tak apa. Berapa awak nak? InsyaAllah saya ada. Jadi, itulah tolak ansur lah. Tolak ansur, dan walaupun dalam Al-Quran mengatakan anak lelaki diwajibkan untuk mengambil berat terhadap ibu kandungnya sendiri, tapi anda juga patut bertolak ansur dengan isteri, dan kalau isteri perlu tolong ibunya, benarkanlah. Sebab dalam Islam ni adalah seperti Ustaz katalah, satu agama yang menyeluruh. Dia tak boleh satu pandangan satu sudut, tak boleh egoistik. Dia untuk saya je. Jadi begini, Islam itu kita tahu, Islam itu rahmatan lil alamin. Itu semua orang tahu. Itu semua orang Islam paham. Islam itu rahmatan lil alamin. Artinya apa? Sebagai seorang Islam, saya sebagai seorang suami Islam, maka saya rahmat bagi seluruh anggota keluarga saya. Istri sebagai seorang Islam, Muslimah, dia juga rahmat bagi semua keluarganya. Jadi kalau saya sendiri tak baik sama mertua saya, berarti saya gagal sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi itu, terima kasih pada yang berbahagia, iaitu Ustaz Windu yang sudi berkongsi tentang topik berbincangan kita hari ini, isteri ataupun ibu sendiri. Jadi dah tahulah. Dan sebelum kita akhiri, rancangan Cakap Masjid ini adalah sebuah rancangan khas bulan Ramadan demi menyokong iaitu Masjid Al-Amin mengumpul dana. Ini dana dia. Berwakaflah menyokong projek Iltizam Masjid Al-Amin, dan anda boleh membayar melalui PayNow. Kalau anda lihat dekat bawah sini, kita ada akaun PayNow untuk anda berikan sumbangan. Tapi sebelum tu inilah, Ramadan ini Masjid Al-Amin ada menyediakan nasi ambeng amal untuk 600 kupon saja. Tak boleh lebih, 600 kupon, tak lebih tak kurang. Satu kupon $55 anda dapatkan, dan saya berdoa semoga kupon ni laris lah. Orang berebut beli, nak membina, nak memperbaiki rumah Allah ni, iaitu di Teluk Belanga Masjid Al-Amin. Dan kalau anda yang masih lagi nak makan kurma, kurma ajwa, saya baru dapat tahu ni, antara kurma kesukaan Rasulullah. Kalau anda nak rasa kurma ajwa ni, sambil itu anda boleh beramal, membantu masjid mengumpul dana. Anda boleh dapatkan sekotak 500 gram dengan $22 sahaja, dan kalau beli 5 kotak harganya $100. Ada diskaun lagi. Kemudian penghantaran percuma ke rumah. Satu tempat je lah. Tak boleh lah, janganlah beli 5 kotak lepas hantar Pasir Ris satu, Jurong satu, Bukit Batu satu. Kalau nak hantar tempat-tempat ni boleh, kena ada pembayaran penghantaran. Dan masjid juga ada menjadikan program-program lah, antaranya program kursus eksklusif Ramadan bersama dengan Ustaz Muhammad Syafi'i, yang mana anda dapat lihatlah di skrin yang tertera ni, dengan tajuk Alam Malaikat. Malaikat dan bulan Ramadan.
Jadi akan dikupas oleh Ustaz sendiri, dan juga ada e-Khataman yang mana ini adalah satu rancangan yang diadakan secara live di Facebook dalam Malam Nuzul Quran pada 28 April. Anda boleh menyaksikannya, kalau tidak pun boleh share lah. Sebab share button ni anda share, orang tahu tentang Masjid Al-Amin, orang tahu tentang masjid ni perlukan dana, dan anda yang share ni membuat orang nak menderma pun insya-Allah akan dapat pahalanya, ya. Alhamdulillah. Jadi dengan itu Ustaz, ni pun dah masuk 10 Ramadan ni, mungkin ada apa-apa nak cakap pada yang menonton? Ya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya ingin katakan gini. Jangan sampai ada hadis mengatakan gini. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, puasanya tak ada nilai apa-apa. Hanya lapar dan haus. Dia hanya dapat lapar dan haus. Pahala tak dapat. Kenapa? Karena dia tidak mampu menjaga. Saya ingin katakan apa? Banyak orang lapar 12 jam dia tahan. Tak minum 12 jam, tahan. Tak tengok TV 12 jam, tahan. Tapi tak mengata orang 12 jam, itu tak boleh tahan. Itu yang masalah. Susah Ustaz. Itu. Padahal ketika dia berbohong bulan Ramadan, ketika dia mengumpat bulan Ramadan, ketika dia memfitnah orang bulan Ramadan, ketika itu batal pahala puasanya. Dia masuk dalam istilah kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang berpuasa, puasanya tak dapat apa-apa, hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Khamsatun asya' tuhbitu saum, ai tubtila sawabah. Ada 5 perkara kalau engkau kerjakan dalam puasa, maka puasamu sia-sia. Artinya pahala tak dapat. Apa? Al-kazib, bohong. Jadi bulan puasa ni mendidik kita jujur. Apalagi awal ghibah, mengumpat. Mengata-ngata orang lah. Wan namimah, mengasut, adu domba. Wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Wan nazara bisahwat, memandang dengan syahwat. Nah, makanya Ramadan ini, ialah saya katakan, kita kat Singapura ni susah juga cakap nak cakap, ya kan? Bila jalan pergi orchard, macam mana pun nampak. Ya, cara macam mana? Kalau nampak, memang kita normal apa? Nampak, kata Allah, tundukkan pandanganmu. Bacalah istighfar. Istighfar. Jangan pula istighfar baca mata tetap juga. Mata dia boleh full sensor dia ikut dia ikut orang tu belok kiri, dia belok kiri. Ustaz cakap pandang sekali je apa? Sekali dia pandang. Kan dia boleh cakap lagi apa? Tengok dosa besar Ustaz. Tak tengok rugi besar. Itu yang berbahaya tu. Amboi kemain Okey, satu lagi saya nak bagi tahu tentang sedekah Ramadan ini. Terutama kepada Masjid Al-Amin dan masjid lain lah dikatakan. Sebenarnya mana duit kita? Itu dulu. Duit kita sebenarnya mana? Yang kita sedekahkan itu. Itu maksudnya. Jadi maksudnya apa? Saya punya duit $5,000. Okey, $5,000. Saya sedekah $1,000. Berapa duit saya tinggal lagi? 5,000 sedekah 1,000 tinggal 4,000. Itu salahnya. 1,000 tu yang tinggal. 1,000 yang tinggal. Kenapa? 4,000 ni beli itu, beli ini, beli itu, beli ini habis. Jadi kalau nak tahu berapa uang saya sebenarnya, berapa yang kau sedekahkan. Di bank, bank banyak Ustaz. Berapa duit kau di bank? 100,000. Kau ada tengok ke? Ada buku kau mati, ahli waris punya apa? Kau meninggal, isteri punya. Nasib tak baik, isteri kau kahwin lagi. Ya kan? Itu. Jadi semakin banyak kita bersedekah, semakin... Ni untuk bank akhirat Ustaz. Itu satu. Yang kedua, saya ingin katakan apa? Saya nak pergi Johor, senang. Contoh saya pergi Johor lah. Johor. Seminggu pergi Johor. Kalau saya pergi Johor seminggu, duduk hotel, kurang-kurang, kalau saya berduit $1,000, insyaAllah, saya makan mana-mana pun, seafood tak ada masalah. Duit $1,000, ditukar ada RM3,000. Nak makan setakat seafood ni, kecil lah kalau cakap. Tidur hotel pun tak ada masalah. Artinya semakin banyak saya buat duit, semakin senang saya di Johor. Bayangkan saya seminggu kat Johor buat duit $10 macam mana? Susah pastilah. Ya, pasti Ustaz. Senang sebelum, susah nak cakap. Sama kan? Saya nak ke akhirat, buat duit sikit. Tabung $1. Senang belum tahu, susah dah pasti. Tapi kalau kita sedekah banyak, tabungan banyak ke akhirat, saya yakin senang sudah pasti.
Jadi antaranya tabung yang boleh anda bantu, tabung masjid lah. Ya. Rumah Allah. Itu banknya Allah itu. Bank Allah. Jadi berebut-rebutlah. Ya. Berpusu-pusulah untuk memberi sumbangan untuk masjid. Saya rasa, saya pasti anda tidak akan rugi. Itu satu. Yang kedua saya ingin tambahkan begini. Yang harus kita pikirkan begini. Siapa yang buat rumah saya? Rumah saya siapa yang buat? Saya sendiri, duit saya. Rumah awak sendiri. Okey. Sekarang rumah Allah. Ini yang kadang-kadang orang lupa. Rumah Allah siapa yang bangun? Kita. Oh, kita punya rumah kredit pun belum selesai lagi nak bangun rumah Allah konon. Yang bangun rumah Allah, Allah. Cuma macam mana caranya? Allah pinjam tangan kita. Allah pinjam tangan kita untuk membangun rumah dia. Jadi sebenarnya caranya Allah kasih kita rezeki lebih, lalu Allah buka switch hidayah itu. Tergerak hati menabung. Kita bersyukur ketika, jangan katakan aku sudah bangun rumah Allah, jangan. Terima kasih ya Allah, terima kasih engkau pakai tangan aku untuk membangun rumahmu. Maka tak akan ada muncul riak. Sombong tak muncul. Kenapa? Dia bersyukur, ya Allah, engkau pakai tangan aku untuk bangun rumahmu. Bayangkan. Kita sendiri pun secara manusia akan pakai tangan orang, tangan yang amanah. Kita tak akan titip duit sama penjudi. Ya, betul-betul. Sama. Kalau kita pun sendiri boleh memilih orang amanah, maka Allah telah memilih kita sebagai orang yang amanah. Subhanallah. Wah, ini satu pencerahan yang cukup baik, ya. Jadi kalau anda nak dijadikan orang yang dipilih oleh Allah, anda jadilah orang yang sentiasa bertakwa, ya, yang beriman kepada Allah, yang mengingat Allah, dan bulan Ramadan ini adalah tempat waktu yang paling baik untuk kita buat kebaikan, kerana 30 hari kita buat kebaikan ni terbiasa istiqamah sampailah Ramadan tahun depan, insya-Allah. Dan Nabi paling banyak bersedekah pada Ramadan ni. Sedekah afdal sedekah fi Ramadan, kata Nabi. Sebaik-baik sedekah bulan Ramadan. Kenapa? Ibadah sunat yang kita kerjakan dalam Ramadan itu pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Wah, bayangkan. Apalagi ibadah wajib sampai 700 kali ganda. Jadi sedekah yang Nabi itu kalau Ramadan sangat dermawan dia. Jadi jadilah orang yang dermawan, ya. Ya. InsyaAllah. Nanti mana saya pergi cek ni, saya nak masuk. Terima kasih pada Ustaz sekali lagi yang berbahagia. Ustaz Windu Wijaya bersama dengan saya Casey dalam rancangan Cakap Masjid, sebuah rancangan khas Ramadan untuk mengumpul dana bagi pembinaan Masjid Al-Amin, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.